Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Ustazah doakan semoga semua anak-anak murid Ustazah berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan menyambung kita punya subjek pendidikan Islam tahun 4 yang mana kita akan menyambung dengan topik Jawi unit 1 dengan tajuk Kenali Saya. Siapa yang kita nak kenali ni? Okey, kita akan tengok sebentar lagi siapa yang kita akan kenal. Okey. Jadi, untuk unit 1 untuk tajuk Kenali Saya, kita akan berkenalan ataupun kita akan mengetahui tentang kedudukan hamzah yang berada di dalam satu perkataan. Okey. Kedudukan hamzah ni walaupun hanya satu huruf hamzah, tetapi kedudukan huruf-hurufnya di dalam satu perkataan menentukan bagaimana perkataan tersebut disebut, bagaimana perkataan tersebut dieja. Okey, insya-Allah Ustazah akan pergi sepintas lalu semua bahagian-bahagian kedudukan hamzah yang terdapat dalam buku teks awak sendiri. Kita akan refer terus daripada buku teks awak sendiri tentang kedudukan hamzah dalam satu perkataan. Okey, insya-Allah. So sekarang ni kita tengok dekat muka surat 58 yang mana kedudukan hamzah yang berada dalam perkataan. Okey, kita akan tengok yang pertama sekali. Kalau kita perasan ada seorang lelaki yang duduk di atas gelongsor tersebut memegang satu perkataan di atas. Okey, di atas. Kalau kita perasan huruf hamzah tersebut terletak di atas alif. Okey, bila mana dia terletak di atas alif, dia akan membuatkan perkataan di atas tu dapat disebut dengan sempurna, di atas. Okey, bagi seterusnya kedudukan hamzah yang kedua iaitu perkataan air. Nampak tu? Hamzah tersebut terletak di suku alif, 3/4 alif. Jadi kita lihat bagaimana dia meletakkan hamzah tersebut pada perkataan air. Okey, nanti kita akan pergi satu persatu. Kita akan lihat bagaimana mereka menentukan kedudukan hamzah tersebut. Okey. Seterusnya perkataan baik. Baik juga lebih kurang sama dengan perkataan tadi, perkataan air tadi yang mana dia merupakan 3/4 daripada garisan alif tu. Okey, seterusnya kita tengoklah antaranya doa. Doa ni pula dia meletakkan hamzah tu adalah separa. Maksudnya dia tunggal, dia separa. Okey, nanti kita tengok ya. Okey, seterusnya Al-Quran, Aisyah. Okey, kalau kita tengok Al-Quran ni tadi sama juga separa. Aisyah ni pula dia merupakan hamzah yang menumpang rumahnya. Nanti kita tengok juga bagaimana ya. Okey, insya-Allah saya akan teruskan lagi dengan pembelajaran kita yang seterusnya iaitu pada muka surat 59. Okey. Kalau kita perasan di sini, minta maaf Ustazah dah bulatkan awal-awal siap-siap kat situ. Okey. Kita tengok kat sini dulu. Yang pertama, hamzah di atas huruf alif. Hamzah yang berada di atas huruf alif. Okey. Contohnya perkataan tersebut adalah perkataan dasar, kata dasar yang biasa. Contohlah kita tengok pada huruf dal. Okey, kita tengok pada huruf dal. Yang mana di huruf dal asal dia ialah perkataan urus. Bila mana kita perlu tambahkan imbuhan apitan ataupun imbuhan di awal. Contohlah di. Jadi kita perlu meletakkan hamzah pada huruf alif tersebut. Okey? Diurus. Okey? Bila mana kita perlu kita menambah huruf dal, kita perlu meletakkan huruf hamzah di alif tersebut, pada alif tersebut. Okey, jadi daripada urus saja dia akan menjadi perkataan diurus. Ada hamzah di atas waw. Seterusnya kita tengok perkataan alih. Alih iaitu bila mana kita sama juga perkataan tu, kita letakkan di depan, kita perlu menambahkan hamzah di atas alif. Okey, seterusnya kita tengok huruf sin. Sin iaitu daripada orang. Kita biasa gunakan orang, seorang. Ali seorang yang rajin. Orang, kata dasar orang tidak mempunyai hamzah. Tapi bila mana kita menambahkan huruf sin, kita perlu letakkan hamzah di atas huruf sin. Di atas huruf alif, maafkan Ustazah. Okey. Seterusnya kita tengok perkataan ikat. Ikat
Bila mana ikat, kita juga perlu menambahkan huruf hamzah di atas huruf alif. Seikat. Okey, boleh? Okey, seterusnya kita tengok perkataan huruf kaf. Huruf kaf. Yang mana asalnya memang tak ada apa-apa hamzah, tapi bila mana kita menambah huruf hamzah di hadapannya, ingat, bila kita menambah huruf hamzah di hadapannya, kita perlu meletakkan huruf hamzah di atas alif tersebut. Okey? Faham? Okey, kalau kita lihat di sini, kebanyakannya memang perkataan-perkataan yang menggunakan huruf alif lah. Asal di hadapannya huruf alif, bila kita letak imbuhan apitan ataupun imbuhan di awalan, kita perlu letakkan dia huruf hamzah di atas huruf alif tersebut. Okey, jelas Okey, seterusnya kita tengok pula pada huruf alif di bawah. Hamzah di bawah huruf alif. Okey, kita tengok yang ni pula macam mana? Okey, kita tengok situasi yang pertama. Situasi yang pertama, kata dasar yang berasal daripada bahasa Arab. Okey, maksudnya kata dasar tu berasal daripada Arab. Contoh, perkataan Islam. Asal perkataan Islam ni adalah daripada bahasa Arab. Jadi, bila mana asal tersebut daripada perkataan bahasa Arab, huruf alif di hadapan tu kita perlu menambahkan huruf hamzah di bawah huruf alif. Islam. Islam. Ikhlas. Okey, contoh-contohnya lah kan. Ingat, kata dasar yang mana berasal daripada bahasa Arab, kebanyakannya lah yang mana ada huruf alif di hadapannya, kita perlu letakkan huruf hamzah di bawah. Okey? Boleh? Okey, yang kedua, kita tengok yang kedua pula. Okey, yang kedua, perkataan yang bermula dengan huruf I, I dagang. Macam tu. Okey, perkataan yang bermula dengan I tunggal. Contoh, I dagang. Email. Macam tu. Contoh perkataan tersebut, I dagang. Macam tu kan? Kita tengok, mesti letakkan huruf hamzah di bawah alif dia. Okey? Dan jangan lupa letakkan sengkang di bahagian di antara I dengan dagang tu. Okey. Seterusnya, kata sapaan. Contoh, itu bukan ayah tau. Kalau tak ada hamzah, dia jadi ayah kan. Jadi, bila mana huruf alif tersebut, terdapat huruf. Kita tengok kat sini tu kan. Yang mana kata sapaan, yang mana huruf hamzah di bawah. Ada ayah. Ayah kan. Okey. Ayah pula, maafkan Ustazah. Okey, kata sapaan yang mana huruf hamzah mesti diletakkan di bawah huruf alif, iaitu macam tu, Okey, boleh? Okey. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, sebentar. Okey. Yang seterusnya, kita tengok dekat sini, hamzah 3/4 daripada garisan. Ini Ustazah cakap tadi. Okey, hamzah tersebut 3/4 daripada garisan. Contoh yang kita boleh tengok antaranya di sini, bacaan, mewarnai. Okey. Sebentar, Ustazah keluarkan dulu. Paip. Okey. Yang kat sini, kita tengok dekat bawah tu lah contoh-contoh dia tu kan. Okey. Subhanallah. Okey. Okey, kita tengok kat sini. Saya ambil pen sekejap Okey, kita tengok kat sini hamzah yang merupakan 3/4 daripada garisan. Okey, kita tengok kat sini. Kalau anak-anak murid semua boleh perhatikan dekat sini. Okey, alif, yang mana alif tu kita letakkan hamzah dia 3/4 garisan. Okey, contoh kita lihat kat sini. Perkataan bacaan. Bacaan yang mana kalau anak-anak murid semua perasan, kita letakkan huruf hamzah tersebut pada 3/4 garisan huruf alif tersebut. Ataupun kita tengok contoh bagi tajaan, perasaan, kejayaan. Lepas tu kita nampak. Okey, itu bagi huruf hamzah nun. Okey, tapi kita tengok seterusnya pula kalau dia hamzah ya. Contoh perkataan dia, hargai, mewarnai, disukai. Okey, jelas? Okey, seterusnya kita tengok pula kalau dia
hamzah waw ke, ataupun okey, contohlah perkataan air yang kita tengok kat depan tadi kan. Okey, air. Lepas tu paus, paip, laut, buih, duit. Kita tengok tu. Okey, kita tengok dekat sini. Tu tadi yang pertama perkataan yang berimbuhan. Okey, perkataan berimbuhan an dan i. An dan i. Okey, yang kedua tadi kata nama khas. Okey, seterusnya kita tengok yang kedua. Kata nama khas iaitu ang dengan awang. Wang, ang. Okey. Seterusnya kita tengok. Okey, hamzah ditulis di awal perkataan hanya pada dua nama ini sahaja. Wang dan ang. Wang dan ang. Okey. Wang dan ang. Okey, yang ni ha. Okey. Seterusnya yang ketiga bagi ai, au, ui. Yang ni lah tadi yang Ustazah bacakan ni. Paus, paip, air, laut, buih dan duit. Okey, jangan risau. Untuk minggu depan, Ustazah akan ulang kembali perkataan bagi kedudukan huruf hamzah tersebut. Sebab Ustazah yakin perkara ni Ustazah tak boleh nak buat one shot terus macam ni kan. Jadi Ustazah akan buat satu ulang kaji semula lah untuk minggu hadapan. Tapi tak apa, ni kita akan tengok sepintas lalu Okey, kita tengok antara contoh-contoh yang berada di bawah ni. Okey, kita tengok. Contoh, ejaan jawi bagi gabungan vokal A dan E. A-E. Contoh, ejaan rumi aero angkasa ni. Kita tengok ni, aero angkasa ni. Aero angkasa. Ejaan dia yang mana? Kalau ejaan jawi yang betul. Aero angkasa. Jadi, ejaan jawi yang salah, ada hamzah macam tu. Dia salah. Jadi, kita tak perlu letakkan dia huruf hamzah lah. Jadi, seterusnya. Aerobatik. Aerobatik. Nampak? Aerobatik. Kita tak perlu letakkan dia hamzah juga. Ejaan jawi yang betul adalah seperti ini. Dan kita jangan letakkan. Kita jangan letakkan hamzah lah pada perkataan tersebut. Okey. Okey, seterusnya. Kita pergi seterusnya. Okey, now sekarang kita tengok. Okey. Hamzah setara dengan garisan. Okey, hamzah setara dengan garisan. Okey, yang mana hamzah setara dengan garisan, kita boleh tengok bagaimana kita meletakkan hamzah tersebut sebagai hamzah yang tunggal yang setara dengan garisan. Okey. Contoh kita tengok kat sini. Al-Quran. Nampak? Bagaimana kita meletakkan huruf hamzah tersebut pada separa dengan garisan. Dia bukan di atas, dia bukan di tengah, bukan di bawah, tapi dia setara dengan garisan perkataan tersebut. Sebab apa? Hamzah kan memang di atas garisan kan. Jadi, dia setara sahaja dengan garisan. Contoh lagi seterusnya. Wudu kan. Ulama, doa, anbiya, insya dan ihfa. Okey. Okey, seterusnya kata dasar berasal daripada bahasa Arab. Yang mana kata dasar berasal daripada bahasa Arab. Okey, kita tengok hamzah berubah kata dasar berasal daripada bahasa Arab. Okey, yang ni lah tadi tu yang atas ni, sorry maaf Ustazah. Kata dasar berasal daripada bahasa Arab ni ialah hamzah-hamzah yang setara garisannya. Contoh tu tadilah Al-Quran, wuduk, semua tu kan dalam bahasa Arab kan. Jadi kita perlu meletakkan perkataan-perkataan yang kata dasarnya daripada bahasa Arab, dia setara dengan garisannya. Contoh macam itulah insya, anbiya, wuduk, ulama, ihfa, doa. Okey? Dan seterusnya kita tengok hamzah berumah. Yang tadi Ustazah sebut tu hamzah berumah yang Aisyah tu. Jadi kita tengok kat sini apa yang dimaksudkan dengan hamzah berumah. Okey, sebenarnya asalnya dia memang hanya huruf hamzah, tapi dia perlukan rumah tu, maksudnya adalah sebagai satu tumpangan untuk dia diletakkan. Contoh kita tengok dekat sini. Contoh yang pertama, contoh malaikat. Nampak tak rumah yang diletakkan macam tu. Contoh yang kedua, contoh
masalah, Israel, Jibril, Mikail, tahniyah. Okey. Contoh kat sini Ustazah nak highlightkan kat sini. Contoh perkataan dia bagi malaikat lah. Ustazah pergi kat malaikat dulu. Okey, yang mana malaikat tu kalau kamu perasan. Okey, contoh dekat bawah ni ada. Nampak? Kalau kita nak letakkan perkataan bagi malaikat. Okey, asalnya tu nampak tak? Kita letakkan. Kita dah eja mim lam alif. Nampak tak? Dia kena letak rumah dia begitu. Malaikat. Okey. Nampak? Lepas tu kita perlu letakkan hamzah di atas rumah tersebut. Jadi kita ciptakan satu rumah untuk dia supaya dia boleh menumpang rumah tersebut. Okey? Kita tengok contoh yang kat bawah ni. Bentuk hamzah mempunyai rumah mengikut keadaan. Okey, yang mana? Apabila terdapat huruf yang tidak boleh bersambung. Yang ni, yang ni. Saya sedang baca yang ni. Okey. Apabila terdapat huruf yang tidak boleh bersambung sebelumnya. Contoh, malaikat. Okey, nampak? Mim lam alif. Nampak? Mim lam alif tu takkan tak boleh sambungkan. Ataupun kamu tengok pada perkataan tahniyah. Masalah. Jadi dekat perkataan malaikat tu lah, malaikat dia. Malaikat ni dia tak boleh disambungkan. Jadi kita letakkan rumah dia dan huruf hamzah di atas rumah tersebut dengan dia secara sendirinya. Okey, kalau pula yang kedua, contoh yang kedua ni bukan yang ni. Yang ni. Okey, yang ni. Ya Allah, Tuhanku, subhanallah. Maaf Okey. Okey, yang mana? Apabila terdapat huruf yang boleh bersambung sebelumnya, contoh masalah. Kalau boleh sambung, kita jadikan rumah dia seperti ini yang ni. Okey, kita buat macam tu. Nanti saya akan bagilah satu tutorial video ataupun kita buat yang seterusnya pada minggu depan, cara bagaimana kita nak menyambungkan. Okey? InsyaAllah anak-anak semua jangan risau, jangan ada rasa tekan. Sebab apa? Kita hanya sepintas lalu dulu hari ini. Okey? Okey, seterusnya. Satu huruf hamzah yang berada setara di atas garisan adalah lebih besar daripada saiz huruf hamzah pada kedudukan yang lain. Sekiranya menerima imbuhan, apitan, huruf hamzah tulisan 3/4 ataupun suku. Contoh, didoakan. Yang ni didoakan. Okey. Boleh? InsyaAllah Okey, dah habis dah yang tu. Okey, so pelajar hari ini Ustazah akan pada Ustazah akan pergi sepintas selalu begini. Okey, Ustazah rasa Ustazah faham. Mungkin ada yang kurang jelas. Jangan risau. Hari ini Ustazah hanya pergi sepintas selalu saja untuk kenalkan. Dan Ustazah akan berikan video yang seterusnya ataupun penerangan yang lebih detail lagi pada minggu hadapan supaya murid-murid hari ini dapat berkenalan. Dikatakan kenali saya, jadi dapat berkenalan dulu. Jadi minggu hadapan Ustazah akan bagikanlah dengan lebih jelas dan Ustazah akan berikan latihan pada minggu hadapan. Jadi hari ini murid-murid hanya perlu berkenalan sahaja dahulu ya. Okey, Ustazah rasa itu saja perkongsian Ustazah pada hari ini. Okey. InsyaAllah sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.